وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, malam ini kita sambung pada muka surat yang ke-13. Soal ma ma'na al-'am. Kita patah balik sedikit semalam. Ma ma'na al-'am? Okey, apakah makna 'am? Huwa ma'amma syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Maksudnya ialah yang mengumumi ataupun yang merangkumi dua perkara dan lebih, okay? Yang min ghairi khasrin, dengan tanpa sebarang sekatan, tak ada had. Okey. Semalam juga kita dah selesaikan bahawasanya hal umum ini min awaridil alfaz atau min awaridil ma'ani. Adakah umum ini merupakan sifat, atribut ataupun kriteria lafaz ataupun kriteria kepada makna? So dia kata, jawab dia apa? Al-umum min awaridil alfaz wa la yajuzu da'wal umumi fi ghairihi. Umum ini kita boleh faham dia daripada awarid alfaz, daripada sifat-sifat lafaz yang digunakan, dan tidak boleh kita mendakwa mengatakan itu umum pada selain daripada lafaz yang dibawa. Mengapa awak kata itu umum? Sebab saya faham maknanya. Tidak. Daripada lafaz itu kita kata dia adalah umum. Okay, hari ini as-su'al, mal farqu bainal 'ami wal mutlaqi? Apakah beza di antara 'am dan juga mutlaq? Al-farqu bainahuma innal 'am lafzun yastaghriqu al-afrada daf'atan min ghairi khasrin kaman wa ay. Farqu di antara keduanya, antara apa? Antara 'am dan juga mutlaq. 'Am ini apa? Lafaz yastaghriq, yang dia merangkumi. Yastaghriq adalah merupakan isim, dia fi'il. Asal kalimah dia gharaqa. Gharaqa ni ialah tenggelam. Bila yastaghriq, dia merangkumi al-afrada, kan? Setiap unit-unit, daf'atan secara umum, secara pukal, min ghairi khasrin, dengan tanpa sebarang sekatan, semua dimasukkan. Seperti perkataan man dan juga ai. Man tu sesiapa, kan? Man baddala dinahu faqatuluh, ataupun itulah di antara hadis, kan? Man qatala mu'minan, siapa yang membunuh orang mukmin, sesiapa sahaja. Okay, wa ai. Ayya ni mana-mana benda. Jadi perkataan sesiapa dan mana-mana itu, dia merangkumi semua benda tanpa sebarang pengecualian. Itu dipanggil al-'am. Wal mutlaqu, jadi mana-mana perkataan yang ada kalimah man, ai, itu adalah 'am. Apakah 'am? 'Am ni merangkumi semua unit ataupun individu perkara tersebut. Mana-mana manusia, yakni semua. Mana-mana ataupun sesiapa, sesiapa pelajar. Mana-mana pelajar. Jadi pelajar, tanpa sebarang khasrin, tanpa sebarang pengecualian ataupun sekatan. Okey, wal mutlaqu. Mutlaq pula ialah lafzun lalla 'ala al-mahiyati bila qaidin. Mutlaq pula, sebab kadang-kadang dalam kita baca buku usuluddin ataupun usul fiqh, mutlaq dengan Ustaz Muhammad, 'am ni kita keliru. Jadi di sini dia ambil satu takrifan yang paling ringkas. Dia kata mutlaq ila lafzun dalla 'ala al-mahiyati bila qaidin. Lafaz yang menunjukkan dalla 'ala al-mahiyah, ke atas mahiyah.
Apakah mahiyah? Mahiyah ni ialah asal daripada perkataan mahiyah. Apakah ianya? Ataupun bahasa Melayunya, keapaan. Keapaan. Contohnya, bila kita kata phone. Apa mahiyah phone ni? Dia mesti ada line, dia mesti ada benda dipegang, dia mesti ada dalam dia komponen sekian. Itu dipanggil mahiyah. Bila kita kata phone dari segi am, telefon. Mana-mana telefon. Tapi bila kita kata telefon dari segi mutlak, benda telefon tu apa dia? Siapa yang buat dia? Apa isi dia? Apa? Itu beza. Bila qaidin tanpa sebarang qaid, tanpa sebarang dipanggil syarat, tanpa sebarang qaidin apa? Sebarang ta'liq ataupun ikatan. Contohnya insan, contohnya asad. Okey. Contohnya insan, contohnya asad. Insan manusia. Asad ialah singa. Tengok. Fa'umumul awwali syumuliyun wa umumus sani badaliyun. Apa maksud dia? Umum yang pertama itu apa dia? Insan ke? Insan, fa'umum yang pertama. Kita baca balik ya. Umum yang pertama mana? Umum yang pertama iaitu kalau kita rujukkan kepada insan tersebut dipanggil syumuli. Umum insan tersebut ialah syumul. Apa dia? Merangkumi setiap insan. Umum yang kedua, apa dia? Al-asad ataupun singa tersebut ialah badali. Bila kita kata insan, okey, bila kita kata insan, umum ke? Ya, merangkumi kesemua insan. Bila kita kata singa, apa umum singa itu? Dia adalah badaliyun, ialah ganti kepada insan. Ganti macam mana? Mana-mana. Jadi sekarang ni kita tak cerita mutlak. Kita cerita am. Sebab apa? Bila jangan keliru, dalam topik ini yang diceritakan ialah am. Dia tak cerita pasal mutlak. Cuma dia nak bawakan contoh perbezaan am dan mutlak. Dia tak bahas am dan mutlak. Dia bahas am sahaja. Cuma dia nak kita bezakan antara am dan mutlak. Am ini ialah individu, unit benda itu. Insan ataupun singa. Okey, bila dikata kesemua manusia, maksud dia apa? Umum tu mana syumuli. Tapi bila kata haiwan ataupun dikatakan singa, badali, umum tapi badal kepada insan. Nak kata, sebab apa nak dia kata insan? Sebab dia kan tak ada hasrin. Wa ayyil makhluqat wa ayyil insan, maknanya insan lah. Okey, mana-mana manusia. Siapa? Sesiapa sahaja manusia. Habis kalau singa apa kebenarnya? Singa itu juga akan masuk kalau sebagai badali, pengganti, replacement. Walaupun dia tak masuk lagi ke dalam manusia. Tapi umum juga singa tersebut. Maknanya tentang cerita mutlak ni dah habis sampai kalimah bila qaidin sahaja. Mutlak apa mutlak? Mutlak ini lafaz yang menunjukkan kepada mahiyah bila qaidin. Habis cerita mutlak. Jangan keliru lagi. Terus blok cerita mutlak, insan dan asad. Okey? Tapi bila dia bawa fa'umumul awal, bila dia bawa contoh umum yang pertama, insan itu, apakah contoh insan itu yang umum? Syumuli. Apa dia? Merangkumi semua manusia. Mana-mana lelaki yang datang meminang, contohnya. Siapa? Mana-mana lelaki. Okey? Itu syumuli. Ada umum yang kedua, singa, apa dia? Badali. Sebagai ganti kepada manusia. Walaupun dia tak masuk ke dalam kategori manusia. Okey. Nak katakan insan itu umum, asad pun umum. Okey? Okey. Wa aidan dilalatul awwali kulliyatun wassani kulliyun. Apa tu? Petunjuk yang pertama, apa dia? Yang pertama apa? Dia merujuk kepada
dia merujuk kepada am tersebut ialah kulliyatun, merangkumi kesemuanya. Kalau yang kedua apa dia? Okay, ni baca balik. Yang kedua ialah dia tak rujuk balik pada insan dan asad. Dia rujuk kepada mutlak pula. Wasani, dia merujuk kepada mutlak. Adapun mutlak, petunjuknya ialah kulliyun. Apa dia? Satu benda tu. Beza tak antara am dengan mutlak? Am ini, kalau kita kata mana-mana manusia, dia akan jadi kesemua manusia masuk dalam kategori mana-mana manusia. Tapi bila kata mutlak manusia, mutlak. Kulliyun, apa maksud dia? Pada manusia itu apa dia? Mungkin kepala, mungkin tangan, mungkin kaki, mungkin jiwa, mungkin. So beza kulliyah kesemua unit ataupun afrad. Mutlak satu benda tu tapi semuanya. Manusia tu kepala, kaki, hati, buah pinggang, itu manusia. Dipanggil mahiyah. Okay, mahiyah. Okay, faham Okay, jadi jangan keliru kalau dia kata apakah beza am dengan mutlak, macam ni beza dia. Semua manusia itu am. Bila kata manusia mutlak, yakni pada manusia itu apa yang ada kepala, kaki, tangan, mana-mana anggota itu yang ada komponen itu, baik, jahat, tinggi, rendah, hitam, putih, itu dipanggil mahiyah. Mahiyah itu dipanggil mutlak. Okay, beza di antara am dan mutlak. Okay, habis cerita am dan mutlak. Kita balik, tumpu balik fokus kita pada kalimah yang am. Okay, jangan susahkan kita dengan mutlak. Yang penting kita tahu apakah itu am, sebab yang nak ceritakan ialah am wal khas. Am wal khas ni dia merujuk kepada term atau merujuk kepada kalimah-kalimah yang ada dalamnya. Ya. Ustaz, yang ajak slide. Yang apa, wa aidan dilalatul awal kulliyah tu dia merujuk pada mutlak ke Tak. Dia merujuk kepada am. Oh, am juga. Okey. So am tu bersifat syumul dan kulli macam tu. Okey. Tapi asal tu badal. Badal pada apa? Okey, sabar. Okey, ulang balik ambil aidan. Aidan dilalatul awal kulliyatun. Jadi dilalatul awal, petunjuk pada kalimah awal itu merujuk kepada am. Ulang balik. Dilalah awal itu merujuk kepada am. Bila digunakan kalimah am, apakah maksud dia? Kulliyah. Apakah itu kulliyah? Kulliyah ini adalah merangkumi kesemua perkara. Pada sebutan itu, contoh, bila disebut manusia, disebut manusia, apakah syumuli dia? Kesemua manusia. Apakah syumulinya manusia? Apakah syumulnya manusia? Kulliyah dia dan syumul ialah merangkumi semua manusia. Contoh, kalau dipakai lafaz man ra'a minkum, siapakah, sesiapa yang melihat, iaitu merangkumi syumul dan kulliyah mana-mana manusia. A, B, C, Ahmad, Adi, Abu dan seterusnya. Itu dipanggil sebagai kulliyah. Semua syumuli, rangkum. Sani kulli, atau atas tu wa umumu sani badaliyun. Badali itu ganti. Macam asad itu, asad itu singa kan? Contoh asad, dia panggil insan dan asad. Asad itu apakah kaitan insan dan juga asad? Insan dan asad ini kalau dari segi termnya memang tak samalah. Syumulnya insan, insannya grup. Syumulnya asad punya grup tidak termasuk. Tapi kalau asad itu dia akan menjadi badaliyun kepada, badal ni ganti kepada insan setelah syumul insan tu sempurna. Contoh kita kata mana-mana manusia. Kan? Mana-mana manusia. So kalau mana-mana kategori manusia masuk ke dalam term tersebut. Okey. Tapi kalau kita kata asad masuk tak? Tak masuk. Tapi dia akan jadi badali, ganti.
Jadi apa beza sani yang kulli ini? Apa bezanya? Dilalah al-awwal kulliyatun, mana-mana manusia, syumuliyun, wasani apa dia? Kulliyun. Sani itu merujuk kepada mutlak. Apa beza kulliyun dengan kulliyatun? Kulliyun contoh kita kata insan. Kalau kita akan patah balik kepada kulliyah, mana-mana insan. Kulliyun, insan itu secara mahiyah dia. Mahiyah itu apa? Keapaan dia. Kalau kamu kata mutlaknya insan itu, kulliyunnya dia itu sendiri. Daripada kepala, anggota, badan, kaki, perut, sifat dan sebagainya, itu dipanggil kulliyun. Jadi, beza am dengan mutlak pada kulliyah dan kulliyun. Kulliyah ialah kesemua insan. Kulliyun pada insan itu dan part ataupun bahagian-bahagian yang terbinanya insan. Kalau bahasa moden, kulliyatun makro, kulliyun mikro. Contoh kita kata bahasa mudah, ekonomi lah. Ekonomi, agak bahasa mudah kita lagi bahasa payah-payah kan. Payah mudahnya manusia. Manusia. Apakah kulliyatun manusia? Kesemua jenis manusia, yang tinggi, yang rendah, yang Melayu, yang Arab, yang laki, yang perempuan, yang besar, kecil, itu dipanggil kulliyatun. Bila kata kulliyun manusia, pada zat manusia yang satu itu. Pada sifatnya, pada anggotanya, pada kepalanya, pada tunya, pada macam-macam lah. Cerita tentang manusia itu sahaja. Cerita tentang mahiyah bila qaidin. Apakah mahiyah? Keapaan manusia itu. Contohnya apa keapaan manusia? Apa manusia itu, apa komponen dia? Kepada, nyawa, badan. Dan seterusnya lah. Okey. Jadi itu beza di antara manusia yang kulliyatun ataupun dipanggil sebagai kulliyun. Dan ulang balik biar kita jelas beza kulliyatun dan kulliyun supaya kita faham sangat-sangat. Syumuli tadi tu biar belu. Yang penting yang bawah tu. Yang penting kita nak tengok dilalah dia. Dilalah menerusi am ialah kulliyah. Apa kulliyah? Ia merangkumi kesemua unit ataupun individu benda itu. Mana-mana manusia. Semua manusia termasuk. Mana-mana laki sahaja. Mana-mana perempuan. Yang ni perempuan mana-mana tak kisah. Perempuan putih ke, orang Melayu ke, orang Cina ataupun lain-lain. Mana-mana pelajar. Yang penting pelajar. Okey. Jadi banyak ke? Banyaklah. Tanpa hasrin. Tanpa sebarang bilangan, sekatan ataupun pengecualian. Tetapi bila dia kata kulliyun iaitu mutlaq, apakah dia tak perlu ramai? Seorang cukup. Habis apa beza? Bila kata manusia, saya tak nampak dia. Dia itu manusia kan? Apa dia? Kulliyun. Apa dia? Mana-mana anggota dia. Saya tak nampak kelibat dia, saya tak nampak bayang-bayang dia, saya tak nampak sifat dia, saya tak nampak mana-mana yang kita sebut itu dipanggil mutlak. Saya nampak Ahmad di masjid. Contoh lah. Saya nampak Ahmad di masjid. Ahmad tu umum ke mutlak? Saya nampak Ahmad di masjid. Ahmad tu mutlak ke umum? Mutlak. Sebab apa? Kulliyun. Satu individu tapi mahiyah dia apa? Mungkin nampak kepala, mungkin nampak badan, mungkin nampak kaki, mungkin nampak bayang-bayang, mungkin nampak apa-apa pun. Apa-apa benda yang berkait dengan Ahmad, dipanggil saya nampak Ahmad. Itu dipanggil kulliyun. Saya nampak pelajar-pelajar di masjid. Itu kulliyun ke kulliyatun? Itu kulliyatun. Jadi, pendek mudah cerita, kulliyun ini ataupun am ini dia akan ceritakan individu yang banyak. Kulliyun dia tak cerita banyak ataupun mutlak tak cerita banyak, dia cerita apakah komponen benda itu. Okey. Laki itu mencuri. Itu am ke mutlak? Laki itu. Itu mutlak. Kenapa pula? Kulliyun. Laki itu dia terdiri daripada mahiyah yang pelbagai, sifat, anggota, itu kulli mutlak lah.
Tapi kalau dia kata ada pelajar, terdapat pelajar yang meniru ataupun terdapat pelajar yang hadir ke masjid contoh, tu dipanggil am, ada pelajar. Mana pelajar? Mana-mana pelajar. Okay, itu beza dari antara am dan mutlak. Tapi ini baru perbezaan dari segi bahasa. Belum lagi dia cerita dari segi technicality-nya yang akan dipakai nanti. Ni baru dari segi bahasa baru. Nak faham beza antara am dan mutlak. Nanti kita tengok contoh-contoh akan datang, kita akan nampak beza am. Kita boleh beza am nanti, kita akan faham apakah dia mutlak. Pendek cerita, kesimpulannya, am akan merangkumi banyak individu. Mutlak boleh dibincangkan hanya pada satu unit sahaja. Lelaki, komponen dia, mahiyah dia. Perempuan, mahiyah. Mahiyah ni apa? Mahiyah. Mahiyah ni daripada perkataan mahiyah. Apakah dia? Keapaan, itu dipanggil mahiyah. Benda yang biasa dibahaskan dalam akidah ataupun usuluddin ialah mahiyah. Keapaan benda itu. Okay, cuma ni dia tak bahas panjang lah sebab apa itu agak technical sikit. Cuma sebenarnya point dia nak fahamkan am sahaja. Am ni lafaz yang merangkumi banyak unit dalam standard yang sama. Manusia, semua manusia, lelaki, semua lelaki dan juga seterusnya. InsyaAllah nanti akan datang bila dia kata akam al-fawzul am, kita akan nampak dia punya pengamalan ataupun practicality-nya di dalam nas Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita untuk malam ni agak dia dah sampai bab lafaz-lafaz ni kita kena pelan-pelan lah. Dia ilmu dah selesai dah pun, cuma kita nak tahu macam mana Allah mak kita dia derive ataupun dia istinbatul ahkam daripada nas am dan juga nas khas dan juga am yang dikhaskan. Nanti kita akan tengok lebih lanjut insya-Allah. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi